Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk kesekian kalinya saya ingin berpesan kepada diri saya, dan seterusnya pesanan ini saya panjangkan kepada sidang jemaah sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah, kita mentaati dan kita junjung segala perintah Allah, dan marilah kita bersyukur kepada Allah dengan setinggi-tinggi tanda syukur kita panjatkan kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang telah memberi petunjuk dan juga hidayah kepada kita untuk membolehkan kita terus mentaati perintah Allah. Kita laksanakan setiap kewajipan kita kepada Allah, dan marilah kita bersyukur kepada Allah. Dialah satu-satunya Tuhan yang telah memberi keizinan, kesempatan dan juga kesihatan kepada kita, khususnya pada malam ini kita dapat datang ke rumah Allah, kita dapat menunaikan salat fardu maghrib, dan seterusnya kita dapat bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu, suatu majlis yang sangat-sangat diberkati Allah. Benarlah seperti mana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang berjalan untuk menuju ke majlis ilmu, nescaya Allah akan perjalankan orang itu, akan jalan-jalan untuk ke syurga Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk berada di atas jalan tersebut. Ya. Qala al-musannif, dosa besar yang seterusnya, muka surat 112. Boleh tak tutup kipas? Ya. Iaitulah dosa besar bagi seseorang yang menyembunyikan ilmu. Dah ke Fauzi? Dah, okey. Baik, kita nak baca yang mana ni kalau gitu? Saya pun tak tahu. Baca kain kecing. Betul? Kita nak baca mana? Saya pun ingatkan dah baca. Fauzi, nak baca mana? Tak apa, kita buka je 112. Sebab saya tak nak sembunyi ilmu saya. Malam ni saya nak bagi ilmu. Bulan lepas kita baca sampai mana? Dah tak? Kalau menyembunyikan ilmu sampai mana? Tak habis kan? Okey, kita masuk perenggan baru. Baik. Allah, Dia menjadikan manusia dengan dua tujuan. Ya. Tujuan yang pertama, Allah jadikan manusia iaitulah untuk berbakti kepada Allah, ataupun disebut untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Hal ini disebut oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah jadikan jin dan manusia melainkan untuk manusia tersebut mengabdikan dirinya kepada Allah. Namun begitu, jangan pula manusia faham yang Allah mengharapkan ibadah daripada manusia. Jangan pula manusia faham Allah berhajat kepada amalan manusia. Walaupun tujuan Allah ciptakan manusia untuk mengabdikan diri manusia kepada Allah. Faham? Hasan? Cikgu? Fauzi boleh? Tujuan yang kedua, Allah ciptakan manusia ialah Allah nak mentajallikan dirinya. Apa maksud tajalli? Tujuan Allah cipta manusia
Allah nak menzahirkan dirinya pada kejadian manusia. Allah nak bagi tahu betapa cantiknya Allah, maka Allah jadikan manusia. Sebab itulah kalau manusia nak lihat bagaimanakah cantiknya Allah, lihatlah manusia. Kalau cantik manusia, bermakna cantiklah yang menjadikan manusia. Allah nak menzahirkan betapa tingginya ilmu Allah, maka Allah jadikan manusia berilmu. Kalau manusia nak lihat betapa hebatnya ilmu Allah, lihatlah ilmu yang ada pada manusia. Kalau manusia, Allah cipta manusia, Allah berinya harta kekayaan kepada manusia. Lalu kalau manusia nak lihat betapa kayanya Allah, maka lihatlah kekayaan yang ada pada manusia. Inilah yang dimaksudkan oleh ulama dengan ungkapan tajalli. Apa makna tajalli? Allah menyatakan dirinya, Allah menzahirkan dirinya pada kejadian manusia. Oh, cantiknya manusia. Mu cantik, aku lagi cantik. Mu hebat, aku lagi hebat. Mu kaya, aku lagi kaya. Mu alim, aku maha alim. Tidakkah ini menyebabkan manusia tersungkur di hadapan Allah? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Layakkah kita nak sombong dengan benda yang Allah punya? Macam mana kita nak kata harta itu kita punya? Bagaimana kita nak kata ilmu itu kita punya? Sedangkan diri kita sendiri pun bukan kita yang punya. Betul tak, Jiwan? Jadi apa yang kita nak sombong, apa yang kita nak angkuh sangat ni, cikgu? Baru jadi cikgu, baru buka proton edam, Jiwan. Ozi baru ada berapa keping je mas. Anak sombong, pi dah, tak payahlah. Tak ada satu benda pun yang ada di dalam dunia ni kita yang punya. Semuanya milik Allah. Itu dua. Yang pertama apa? Tujuan Allah ciptakan manusia untuk berbakti kepada Allah. Yang kedua, tujuan Allah ciptakan manusia untuk menzahirkan dirinya pada diri manusia. Mu nak tengok aku, mu tengoklah manusia. Mu nak tengok hebatnya aku, mu tengoklah manusia. Mu nak tengok cantiknya aku, mu tengoklah manusia. Mu nak tengok alimnya aku, mu tengoklah manusia tu, Fuad. Kalau benar setiap apa yang mu lihat tu masuk dalam hatimu, mu nampaklah aku. Begitulah kata Allah, begitu. Sebab tu
Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan dirinya kepada aku. Tidaklah aku jadikan manusia melainkan untuk berbakti kepada aku. Jadi bagaimana kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah kalau kita tak kenal Allah? Tak. Ataupun dalam istilah ilmu tasawuf, bagaimana kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah kalau kita tidak ma'rifatullah? Ada gitu. Maksud ma'rifatullah ni maknanya mengenal Allah. Ini yang Nabi sebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama, perkara-perkara penting dalam agama ialah mengenal Allah. Boleh buat Syakir. Jadi bagaimana mu nak kenal Allah kalau mu tak ada ilmu? Ini kata Allah ni dia maha alim. Bahkan dia bukan saja maha alim, bahkan dia maha bijak sana. Ada manusia tinggi ilmu dia tapi tak bijak. Cakap sembrono aja. Tinggi ilmu, belajar pun tinggi, belajar jauh. Balik munafik sana, munafik sini. Semua orang munafik, dia aja betul. Maknanya dia tak bijak. Zah? Teman? Allah ni dia bukan saja alim, bahkan dia maha bijaksana. Sebab itulah Allah, macam mana mu nak kenal aku kalau mu tak ada ilmu? Tak. Jadi sebagai bekalan untuk kamu supaya kamu kenal aku, maka aku beri kamu akal, aku beri kamu iman. Nah, aku beri ilmu pula pada akalmu, pada imanmu. Jadi dengan akal manusia boleh berfikir. Allah bagi ilmu, Allah campakkan ilmu tu pada akal. Sebab tu Quran tu, Allah bukan wahyukan Quran itu kepada tangan Nabi. Allah bukan wahyukan Quran itu kepada muka Nabi. Allah tidak wahyukan Quran itu kepada badan Nabi, pada kaki Nabi, pada telinga Nabi, pada mata Nabi, pada mulut Nabi. Tak. Allah tak wahyukan Quran untuk itu. Tapi Allah wahyukan Quran itu pada akal Nabi. Sebab tu Allah campak ilmu. Wahyu ni ilmu, Quran itu ilmu. Kalau kita nak tahu mana sumber ilmu, Quran lah. Sebab tu Allah campakkan wahyu kepada Nabi, maknanya Allah campakkan wahyu pada akal Nabi. Ada gitu. Pernah dengar tak? Pernah mengaji tak ilmu ni? Betul? Buat. Sebab tu Allah campak ilmu pada akal manusia, pada iman manusia. Nah, lalu mulalah manusia mengetahui. Dan pastikan bila mula-mula manusia mula mengetahui, pastikan benda yang dia ketahui ialah dia ketahui siapa Tuhan dia. Ni orang panggil awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama, perkara-perkara penting dalam agama ialah mengenal Allah. Begitu. Baik. Ilmu ni ada 3 sukatan dia. Sukatan pelajaran, sebab ilmu tu semua datang daripada Allah. Jadi sukatan ilmu tu sebenarnya ada 3, cikgu. Yang pertama disebut sebagai ilmu kalam.
bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu sukatan ilmu yang pertama, iaitu ilmu kalam. Orang Melayu kata kalam, orang Arab kata ilmu kalam. Ilmu daripada mata pena, orang panggil. Sebab tu dulu saya banyak apa syair-syair Arab. Dulu cita-cita saya nak buka pondok. Sebab tu semua kitab saya belajar bagi perhabis dulu. Dan syair-syair Arab pun banyak saya hafal. Ada satu syair, tapi saya dah lupa lah dalam bahasa Arab dia. Kebetulan isu yang terdekat ni isu rotan. Dulu tak ada sharpener. Zaman-zaman makcik tu ada sharpener. Kalau nak asah pensel dengan itu, dia bukan macam ni, cikgu. Dia kena, maknanya tuan-tuan, pensel tu nak tajam pun kena ketuk dia. Itu. Ini kan manusia nak tajam tapi tak boleh kena ketuk. Ketuk tu maknanya rotan lah, bukan ketuk itu. Saya tak ingat lapas syair dia, tapi ada dekat kitab saya tu. Orang panggil ilmu kalam. Ilmu kalam ini adalah ilmu yang dipelajari oleh manusia dengan manusia. Ya. Ilmu kalam ini ilmu yang boleh diketahui dengan 7 panca indera manusia. Mata, tangan, kaki. 2 mata, 2 tangan, 2 kaki. Macam lah orang panggil 7 panca indera manusia. Apa yang kita belajar ni ilmu kalam lah ni. Tapi tuan-tuan, tinggi mana pun ilmu kalam yang kita belajar ni, paling-paling kuat pun ilmu kalam yang kita belajar ni, dia boleh membawa kita kepada sesuatu yang kita boleh lihat. Ozi, tu je. Kita belajar ilmu kalam ni, walau tinggi mana pun, dia hanya boleh membawa kita kepada sesuatu yang kita boleh dengar. Tak. Setinggi mana pun ilmu kalam ini yang kita belajar, dia hanya boleh membawa kita kepada sesuatu yang kita boleh rasa. Tapi kita nak share pengalaman ilmu tu tak boleh. Contoh, Fauzi ni warna apa? Ni warna apa? Ha? Hitam. Nampak? Dengar? Dengarlah hitam. Boleh rasa. Tapi hang boleh cerita tak hitam tu apa? Fauzi, kalau mari orang buta kat hang, Cik Fauzi, cuba ceritakan kepada saya hitam tu macam mana? Boleh? Gelap, semua gelap, merah gelap. Cikgu Iwan, ilmu kalam ni sifat dia terbatas. Sebab dia hanya sekadar apa yang manusia nampak je. Ilmu kalam kita belajar walau 20 tahun, walau 30 tahun, dia hanya boleh membawa kita kepada 3 benda yang saya sebut tadi. Mendengar, melihat dan rasa, tu je. Tapi kita nak cerita pengalaman ilmu tu tak boleh. Bahkan kalau kita tanya pada orang yang celik pun dia tak reti. Cikgu ni mana apa cikgu? Cikgu boleh cerita tak hakikat hijau tu apa? Tak boleh. Sebab dia terbatas. Begitu. Faham?
Jadi patutkah kita angkuh dengan ilmu yang kita ada ni? Tuan-tuan, kalau setakat kala kita dah tak boleh nak kongsi pengalaman, tak boleh nak cerita lebih, bagaimana dengan ilmu kalam kita nak cerita tentang ma'rifatullah? Bagaimana kita nak kongsi pengalaman tentang diri Allah itu sendiri? Tidakkah ini akan menyebabkan kita tersungkur di hadapan Allah? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fuad, tak jadi aku nak sombong dengan ilmu aku lah. Rupa-rupanya terbatas ilmu aku ni. Yang orang panggil al-ilmu fil kutub laisa fis sudur. Ilmu tu semua kat dalam kitab je. Betul tak? Terbatas tak? Terbatas. Sukatan ilmu yang kedua disebut sebagai ilmu ghaib. Walladzi la ilaha illa hu alimul ghaib wasyahadah. Betul Mam ayat tu? Walladzi la ilaha illa hu, dialah Tuhan yang tidak layak disembahkan, yang tidak layak disembah oleh manusia melainkan Dia juga. Akulah Allah, tak layak kamu nak sembah melainkan kamu kena sembah aku. Kenapa aku? Alimul ghaibi wasyahadah, sebab akulah Tuhan yang maha mengetahui sesuatu yang kamu tidak tahu. Yang orang panggil ilmu ghaib. Macam mana mu nak kenal Tuhanmu, dirimu sendiri pun mu tak kenal? Ya. Cuba hang cerita diri hang siapa? Cikgu. Siapa cikgu? Kalau saya tanya, manusia tu mana? Puzi, yang kata manusia tu tang mana? Ni hidung. Lagi. Semua mana? Tang mana? Semua tu mana? Ini saya sebut, bukankah ini nak menunjukkan betapa kerdilnya kita di hadapan Allah? Sebab tu saya tak faham lah, kenapa orang yang ada sikit ilmu, bukan ada pun perasan ada ilmu, tapi menyombong, tak tentu hala. Aku tak percaya dengan ustaz-ustaz yang tak ada sijil ni. Sombong, mu sombong. Aku tak percaya dengan orang yang tak masuk universiti ni. Ini sombong, angkuh. Heranlah, asal ustaz je masuk TV, asal ustaz je masuk radio. Patutnya ambil lah yang pensyarah-pensyarah tu. Apa ingat semua pensyarah ada ilmu? Jangan sombong. Mu cakap ni berlapik sikit. Sebab ilmu yang ada padamu tu bukan mu punya, Allah yang punya. Alan, tak? Ini orang panggil makin berilmu, makin berisi, makin tunduk kita. Ilmu gaib ini ilmu yang tidak dapat dilihat oleh 7 panca indera manusia. Maksudnya mudah faham, ilmu yang tidak dapat dilihat dengan mata zahir manusia. Tuan, mata kita ni menipu. Cikgu Puzi, mata kita ni menipu je, maaf. Apa yang kita nampak ni sebenarnya menipu. Haji Wan, nampak tak saya melihat dengan mata? Nampak tak?
Cikgu nampak tak saya tengok dengan mata? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya cikgu cakap mata untuk melihat. Nampak? Itu maknanya cikgu ni kena tipu dengan pandangan dia. Fauzi, hang nampak tak saya mendengar? Hang gelak pasal apa ni? Hang nampak tak saya dengar dengan telinga? Fauzi? La ilaha illallah, tak faham bahasa Melayu. Cikgu lah. Cikgu nampak tak saya dengar dengan telinga? Kesimpulannya, telinga untuk mendengar. Cikgu ni cikgu bahasa Melayu ni. Sebab dia pandai buat kesimpulan. Itulah orang panggil kesimpulan lah tu. Tuan-tuan nampak saya tengok dengan mata. Lalu tuan-tuan buat kesimpulan, oh, melihat dengan mata. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan nampak saya dengar dengan telinga. Tuan-tuan nampak dengan mata lah. Tuan-tuan nampak saya dengar dengan telinga. Oh, telinga untuk mendengar. Betul ke? Kalau kita kata melihat dengan mata, itu maknanya kita kena tipu dengan mata. Sebab kalau kita kata melihat mesti dengan mata, orang buta ada mata tak? Cikgu, pasal apa dia buta? Jawab, Mazi. Jawab tak, oi? Jawab. Oi, sifat pelihat tu di mata. Lah ni kalau orang buta ada mata tak, Jiwan? Ada mata tak, Isan? Ha? Baik, orang buta ada mata, tapi pasal apa dia buta, Fauzi? Sebab tadi mu kata melihat dengan mata. Lah ni orang buta ada mata, pasal apa dia tak melihat? Mata dia rosak. Pandailah Nazar. Sebab tu saya kata mata kita ni kadang-kadang menipu. Tuan-tuan, pelihat ni hakikatnya hanya pada Allah. Kita pun tak tahu macam mana bentuk pelihat tu. Tuan-tuan, sifat pendengar ni hakikatnya Allah je yang tahu. Kita pun tak tahu bagaimana rupa pendengar tu. Cuma Allah nak bagi kita mudah faham, ya Allah jadikan mata. Allah nak bagi kita mudah faham, Allah jadikan telinga. Tu je. Kalau kita potong telinga kita ni, posisi pekak tak? Ha? Pekak tak? Pakcik? Oh, cikgu gelak. Ha? Pekak tak kalau kita potong telinga, pekak tak? Tak pekak. Tadi mu kata mendengar dengan telinga. Pasal apa bila potong telinga tak pekak? Pasal apa orang pekak tu ada telinga? Gitu. Patutnya kalau dia pekak tak payah ada telinga. Itu maknanya pandangan kita ni menipu. Sebab hakikatnya Allah. Bagaimana bentuk pendengar? Allah. Bagaimana bentuk pelihat? Allah. Ini orang panggil alimul ghaib. Boleh Fauzi tak? Itu sukatan ilmu yang kedua. Sebab tu Allah tak zahirkan kerah di batu. Saya selalu sebut kan, kalaulah Allah zahirkan kerah di batu, nescaya orang takkan panggil tu batu, orang akan panggil keras. Tapi sungguh tak batu tu keras? Sungguh nampak tak kerah tu? Lah ni cikgu nampak kerah ke nampak batu? Nampak batu, tapi sungguh tak ada kerah? Tak percaya, pergilah heading tengok. Macam ni, tok guru pondok mengajar macam ni. Benda ni tak ada kat universiti. Tuan-tuan kalau dok pergi pondok, dia kena cari orang betul-betul. Mu nampak tak kerah di batu tu parit? Dia kata gitu. Dia panggil saya parit. Mu nampak tak kerah di batu tu? Tak nampak. Jadi kalau mu tak nampak, macam mana mu boleh kata batu tu kerah?
Entah. Itulah jawapan dia. Gitu. Entah kalau boleh sembang, bukan bohong. Manusia ni suka bohong. Tengok contoh manusia suka bohong. Tadi macam saya tanya, cikgu, sungguh tak batu tu kerah? Sungguh. Macam mana kerah? Dia mula sembang. Gitu. Tu bohong tu. Sebab tu manusia ni suka bohong. Cakap tak tahu sudah. Gitu. Allah habis cerita. Betul tidak? Sebab tu Allah dia tahu. Kalaulah dia zahirkan kerah di batu, dah tentu manusia tak akan panggil tu batu. Dah tentu manusia akan panggil tu kerah. Gitu. Ya. Sebab itulah Allah tak zahirkan sifat kudrat dia. Kalau mu nak tengok kudrat aku, mu tengok pada dirimu sendiri. Sebab aku ciptakanmu dengan kudrat aku. Tapi lagu mana wajah kudrat? Wallahu alam, hanya Allah sahaja yang tahu. Ini ilmu. Ini orang panggil ilmu ghaib. Alimul ghaib. Baik, kenapa Allah tak zahirkan kudrat dia macam Allah zahirkan air ni? Sebab kalau Allah zahirkan kudrat itu, takut-takut manusia bertuhankan kudrat. Manusia tidak lagi bertuhankan Allah. Nampak? Cerdik dah Allah. Cerdik. Ilmu kita terbatas. Nazar. Contoh. Ni meja. Betul. Dengar tak bunyi ni? Sungguh tak dia ada bunyi? Sungguh tak bunyi? Macam mana bunyi itu? Kalau sembang, penipu tu. Tak tahu, okey, tak tahu, betul tu. Oh, bunyi tu gini, tu nipu tu. Macam mana bunyi tu? Wallahu a'lam. Baik, kenapa Allah tak zahirkan bunyi? Tapi sungguh tak dia bunyi? Sungguh. Kenapa Allah tak zahirkan bunyi? Kalau Allah zahirkan bunyi, orang tak panggil ni meja dah. Orang panggil ni. Faham tak, Makcik? Pening. Dia nak ilmu ni kena pening dulu. Dia tak boleh tak pening, dia kena pening dulu. Boleh San? Boleh? Ni orang panggil ilmu ghaib. Ada pun yang ketiga, sukatan ilmu disebut sebagai ilmu syahadah, ataupun disebut sebagai ilmu mukasyafah. Terbuka habis hijab-hijab. Ni yang wali-wali Allah dapat, para nabi, para rasul dapat. Bagus. Sehinggakan sehinggakan al-halaj, kesudahannya disebut anallah, akulah Allah. Sebab terkoyak habis dah ilmu tu. Kita dengar, kita duduk, kita ni jenis lapak cari makan lah. Kita ni kalau haus cari air. Depa kalau lapak tak cari makan dah, depa zikir, hilang lapak. Depa ni kalau agak-agak haus, depa tak cari air, depa cari zikir Allah, 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 Allah. Hilang haus, hilang lapar. Kita ni kalau ngantuk cari bantal tidur. Depa kalau ngantuk Allah, Allah, Allah. Hilang ngantuk. Itu yang tak tidur. Ni ilmu jenis ni. Siapa guru dia? Allah. Faham? Anallah. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Mana saja aku pergi, aku nampak Allah, kata Al-Halal. Aku ke kanan, aku nampak Allah. Aku ke kiri, aku nampak Allah. Aku ke depan, aku ke belakang, aku nampak Allah. Allah fi jubati, dalam poket jubah aku pun ada Allah, kata Al-Halal. Aku tengok diri aku pun aku nampak Allah. Anallah, akhirnya akulah Allah, dia kata. Yang dengar ni pula orang macam kita. Orang jenis macam kita apa? Orang jenis macam kita tadi tu lapak cari makan. Akhirnya Syekh Junaid tangkap bunuh. Bila Al-Halal dibunuh, darah dia mengalir. Allah, 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 Allah. Darah mengalir. Darah yang mengalir tu zikir, sebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Darah kita kalau mengalir haram. Lalu kata Syekh Abdul Qadir pula, kalau Al-Halal hidup di zaman aku takkan bunuh dia.
Sebab ketika dia mengaku dia Allah, dia sedang karam dalam ma'rifatullah. Maknanya ilmu pada dia tu dah terkoyak habis dah. Allah buka hijab dia. Dia bukan nampak Allah macam dia nampak bekas ni, tak. Dia nampak Allah dengan wajah zauki dia. Tak. Dia rasa Allah tu, dia tengok Allah tu dengan mata hati dia. Ni mata sebenar-benar mata tu. Tu dia kata anallah. Baru masuk kitab. Faham tak ni? Faham tak? Baik, menyembunyikan ilmu adalah satu perbuatan dosa yang Allah kutuk bagi orang yang melakukannya. Dia tadi saya sebutlah, pasal apa nak sembunyikan ilmu? Melainkan mu rasa ilmu tu mu yang punya. Melainkan bila mu rasa aku dapat ilmu sebab aku cerdik, aku pandai, aku rajin. Kalau semua aku, Allah mana? Tak. Ini yang kita risau ni. Kalau semua aku, Allah mana? Last sekali mu kena penyakit apa? Penyakit aku. Orang panggil penyakit anaiyah. Penyakit anaiyah ni jenis penyakit aku. Aku yang rajin cari duit, sebab itulah aku kaya. Mu mari jumpa aku, mu minta je. Aku nak kaya, aku kena usaha. Nampak? Aku nak kaya, aku usaha. Berapa kali aku tu? Aku nak kaya, aku usaha. Mu nak pandai, mu kena tiru macam aku. Aku rajin mentelaah. Aku rajin baca buku. Aku rajin ulang kaji. Aku rajin menghafal. Aku rajin buat nota. Allah mana? Kalau semua aku, Allah mana? Pasal itulah mu sombong. Pasal itulah bila mu dapat ilmu, mu tak nak cerita ke orang. Sebab mu rasa ilmu tu mu punya. Itu. Cuba kalau mu rasa, ilmu aku ni bukan aku punya, Allah punya. Tak timbul. Tak timbul soal kita nak sembunyikan ilmu, nak suruh ilmu, tak sampaikan ilmu. Ini perangai Bani Israel. Perangai orang Yahudi inilah dia, Bozi. Dia tahu bapak-bapak dia tak betul. Dia tahu pemimpin-pemimpin dia tak betul. Tapi dia sembunyi. Dia cerita apa? Dia cerita pasal pekah tu. Pasal pekah ni. Kalau kita nak tengok orang yang zuhud, tengoklah Raja Abdullah. Bukan kita nak kutuk yang dah mati tu. Kita nak cakap pada orang yang duk besar-besarkan benda tu. Yang hidup lah orang hidup ni. Dah mati baru nak zuhud. Buat apa? Patutnya masa tengah hidup zuhud. Mu nak kata orang ni tak betul, orang tu tak betul. Inilah dia tengok bila dia mati tak ada bendera separuh tiang, tak ada buat tahlil 7 hari 7 malam, tidak dimakamkan di makam raja. Lah ni mu cakap macam ni pasal apa? Mu nak kata kami tak betul ke? Itu je. Kalau mu nak kata kami tak betul, kalau mu kata kami betul, diam dah. Itu je. Tak nak tanam kat mana pun, nak buang pun tak apa, tak ada salah pun. Maksud, kalau tak boleh tak tanam ustaz, kalau tak tanam pasal apa? Kalau tak tanam malaikat tak tanya. Tuan-tuan jangan tanam saya. Tu. Faham juga? Inilah diperangai orang-orang alim di kalangan Bani Israel. Disembunyikan kesalahan pemuka-pemuka dia. Tuan-tuan, ilmu bukanlah merupakan jaminan untuk seseorang itu beriman kepada Allah. Dan kalaulah ilmu sebagai suatu jaminan seseorang itu beriman kepada Allah, melambak kat luar sana yang berilmu tapi tak beriman dengan Allah, belajar sampai tinggi melangit
balik sembah berhala. Ada? Ya. Belajar sampai tinggi melangit, balik sembah api, balik sembah pokok, balik sembah batu. Siapa kata sebagai suatu jaminan untuk manusia beriman kepada Allah? Tapi ilmu merupakan suatu jaminan untuk manusia dimuliakan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di antara kemuliaan Allah kepada orang yang berilmu, Allah campakkan hidayah pada dia. Itu pun kalau dia pergi, dia menuju ke arah hidayah itu. Ada manusia Allah bagi ilmu, tapi dia tak jadikan hidayah itu sebagai suatu matlamat dia. Ada? Enggak, tak ada. Dia dapat ilmu, dia jadikan ilmu itu untuk dia kejar harta kekayaan dunia. Ada? Bukan tak ada. Oh tidak? Kamu pilih, mu nak yang mana? Itu ya. Baik, tengok. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya di bawah ini, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk setelah Allah menerangkannya kepada manusia dalam kitab yang Al-Quran, mereka itu dilaknati Allah dan mereka itu dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Maknanya Allah keji, manusia pun keji. Ini perangai Bani Israel. Kalau tuan-tuan baca peringgan tu, tak betul. Contoh dalam peristiwa penukaran arah kiblat kan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Satu-satunya kutukan daripada Bani Israel yang Nabi susah nak jawab ialah kutukan Bani Israel kepada Nabi terhadap arah kiblat. Muhammad, mu kata kami ni tak betul, tapi kenapa bila mu solat mu menghadap Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa tu tempat suci kami Muhammad oi. Gitu. Nabi dia Nabi berdoa minta dekat Allah. Nabi mendongak-dongakkan wajahnya ke langit sambil menadah kedua tangan minta kepada Allah supaya Allah palingkan arah kiblatnya daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Muhammad, kata Allah, palingkanlah wajahmu, yakni palingkanlah arah kiblatmu daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Mana juga mu pergi, mu hadapkan wajahmu ke situ. Itulah. Sampailah peristiwa ini berakhir, Allah kata, terjemah ada panjang ayat tu. Allah kata sebenarnya ahli-ahli kitab Bani Israel, mereka ni tahu peristiwa penukaran arah kiblat itu bukan pandai-pandai Nabi. Peristiwa penukaran arah kiblat itu merupakan arahan daripada Allah terhadap Nabi. Maknanya ini wahyu daripada Allah. Tonton kena ingat,
peristiwa penukaran arah kiblat merupakan perintah Allah yang berbentuk wahyu. Sebab tu bila kita menghadap kiblat saja dah boleh pahala. Macamlah peristiwa perintah daripada Allah kepada Nuh buat kapal. Peristiwa ini bukan sekadar mimpi semata-mata. Peristiwa ini merupakan perintah Allah dalam bentuk wahyu kepada Nuh alaihi salam. Sebab tu siapa yang tolong dia boleh pahala. Siapa yang menghadap kiblat saja boleh pahala. Contoh kita duduk dalam majlis ilmu menghadap kiblat boleh pahala dah. Kita baca buku menghadap kiblat boleh pahala dah, sebab menghadap kiblat ini datangnya perintah daripada Allah. Kita tidur menghadap kiblat boleh pahala dah. Jangan berak kencing menghadap kiblat, sudah begitu. Faham cikgu? Baik. Cukup dah tak? 9 dah. Gitu. Nanti baru kita cerita dulu. Pozi pun dia tak beritahu. Pozi juga yang salah. Baik, bulan depan kita nak baca tajuk apa ni, saya pun tak tahu. 39 dah baca? Bulan depan kita baca bab khianat gitu. Ya. Baik, ada soalan tak? Boleh tak cikgu dah? Sebab 2 kali belajar ni mesti faham dah. Baik, ada soalan? Iwan? Boleh tak? Ni perempuan ni. Uzi boleh tak? Baik, buat. Mam? Baik. Nazar boleh? Man? Baik. Mana Haji Ramli mana? Dia ada luar. Ada. Haji Ramli ni tak gentleman betul. Baik, kita tangguh majlis lah. Yang baik tu semua datang daripada Allah. Yang buruk tu akibat daripada kelemahan saya. Mungkin saya ada terkasak bahasa lah. Saya ni sebenarnya bukan orang Penang, bukan orang utara pun, tapi saya seronok pula cakap belah utara. Baik, kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.